أن يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين وآمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Terlebih dahulu saya minta maaf sebab ada sedikit tersalah faham, dan saya pun terjaga lewat sikit hari ni. Kebetulan balik daripada airport semalam sampai rumah kat pukul 2 pagi, ambil anak balik daripada Sabah. So kunci dah jam, jaga-jaga 4:30. So qiyamul lail lah, tak jadi qiyam lah kan. Mula untuk baca qiyam tu orang lain, rupanya bila balik-balik tanya Cik Nasir tu mutir dah. Kata jaga-jaga 4:30. Saya lagi main, orang lain pakai tak makan sok ya. So saya minta maaf atas sedikit kecelaruan tu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada bab yang berkaitan dengan sembahyang jenazah dan cara pengkebumiannya pada muka surat 396, iaitu pada bab yang berkaitan 398 pada kuliah yang kita tangguhkan pada 16 bulan 3. Betul ya? Betul 39. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita dah masuk hari yang ke-26 daripada Ramadan, dan insyaAllah Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Cuma kita saja tak tahu adakah kita ni nak tinggal dengan Ramadan ataupun kita pun pergi sama dengan Ramadan. So biasanya pada 10 hari yang terakhir ini, kebanyakan kita melipat gandakan ibadah untuk mencari satu malam yang dinamakan dia sebagai Lailatul Qadar. Dan saya yakin dan percaya semua ustaz-ustaz yang mai bagi tazkirah, yang mai bagi kuliah dan sebagainya, menyebut tentang bagaimanakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar itu, dan apakah kelebihan-kelebihan yang ada padanya. InsyaAllah saya sambung sikit lagi, bagaimanakah kita nak mendapat, yang kata dapat Lailatul Qadar tu macam mana. Ada beberapa perkara yang telah digariskan oleh Nabi sendiri dan juga para ulama, supaya kita dapat jadikan panduan walaupun tinggal hanya beberapa malam saja lagi. 21 habis dah Ashrul Awakhir, 10 malam yang terakhir, tinggal lagi 4 malam ya. Kemudian malam-malam ganjil, 3 malam ganjil, 4 malam ganjil dah habis. 3 malam ganjil dah habis, 21 dah habis, 23 dah habis, 25 dah habis. So tinggal lagi 2, 27 dan 29. Lepas tu campur dengan 28, 29, 3 hari lagi. Tak pergi mana dah. Okey, tak apa, kita cuba lagi sampai titisan yang terakhir. Dalam kita nak mencari Lailatul Qadar, perkara yang pertama yang harus kita beri perhatian, mendapat Lailatul Qadar itu bukan hanya pada malam tu. Maknanya kita kena jaga diri kita tu daripada hari ni, daripada siang ni sampailah ke malam tu untuk mendapat Lailatul Qadar. Perkara yang pertama, kalau kita nak dapat Lailatul Qadar, jagalah solat 5 waktu bagi lelaki. Jaga. Hanya kalau boleh siang hari, start pada hari ni subuh ni, solat berjamaah kalau boleh. Lepas tu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, jangan tinggal berjamaah bagi orang lelaki. Okey. Bagi orang perempuan, kalau tak boleh main masjid, pastikan kita di rumah sembahyang di awal waktunya.
Sebab yang kita kejar itu ialah sunat. Kita nak kejar Lailatul Qadar, kita nak buat amalan-amalan yang baik pada malam hari. Tuhan tak akan terima amalan tu kalau siang kita tak jaga. Satu orang dia subuh dia tak semayang, zuhur dia tak semayang, asar dia tak semayang, tiba-tiba malam dia nak dapat Lailatul Qadar. Tadi dia ada kira-kira dia. Maknanya orang yang menjaga siangnya pasti juga akan terpelihara malamnya. So kita kalau boleh sedaya upaya jaga solat kita pada waktu siang supaya nak dapat pada waktu malam. Itu yang pertama. Orang perempuan semayang di awal waktu. Masak-masak ni tak payahlah letih. Bila kita masak kita letih, bila letih kita nanti maratus, kita nanti bercakap, lepas kita cakap satu pahala apa pun tak dapat. Order je senang, pakai Grab Food ke senang, tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, puasa kita juga menentu kepada kejayaan Lailatul Qadar kita. Orang-orang yang berpuasa dengan nilai ketakwaan, bukan hanya puasa tidak makan dan minum, tapi puasa yang menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, puasa yang menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Puasa dia bukan hanya tak makan tak minum, juga puasa keseluruhan anggota daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua puasa. Dan nilai puasa itu juga sangat penting dalam menentukan indikator untuk mendapat Lailatul Qadar. Kalau kita jaga puasa kita, insya-Allah Lailatul Qadar itu akan dipermudahkan bagi kita. Tuhan akan bagi reward pada orang yang dia sayang. Tuhan akan bagi reward. Lailatul Qadar ni satu anugerah. Siapa yang dapat Lailatul Qadar ni adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Orang yang nak dapat anugerah ni dia mesti ada keistimewaannya. Bukan boleh bagi macam tu saja. Nak dapat anugerah perkhidmatan cemerlang pun dia mesti ada dia punya sebab-sebab dia, kenapa prestasi kerja dia macam mana. Solat dia jaga, puasa dia jaga, dia ada kemungkinan dicalonkan sebagai anugerah manusia yang mendapat Lailatul Qadar. So yang kedua, jaga puasa. Kalau orang ajak betul cakap sia-sia apa, tak salah. Kalau orang ajak bergaduh-gaduh ke apa, tak sah. Abang kata aku puasa tapi tunggu lepas raya. Yang tu tadi. Ada pula kata lagu tu, puasa aku inni saim, aku puasa lah ni tapi tak faham tunggu lepas raya. Tak boleh. Jangan ada sifat dendam macam tu. Baik, yang ketiga, qiyam. Saya baca poster tu qiyam, rupanya qiyam tu tarawih lah. Saya duk baca qiyamul lail, pasal poster tu sini je buh qiyam tu, orang lain semua buh tarawih. Saya pun confused lah, banyak sangat, mungkin letih sama kot. Tak apalah, solat malam. Okey, mendirikan malam. Man khama Ramadan, khama Ramadan ni maknanya dia qiyam pada malam hari, pada malam Ramadan. Nak dapat Lailatul Qadar, tarawih jangan tinggal. Tarawih jangan tinggal, sebab dia adalah ukuran yang pertama kepada Lailatul Qadar. Kalau tarawih kita tinggal, nak dapat apa? Qiyam Ramadan apa yang kita buat? Tak buat apa lah. Kemudian tahajud dan lain-lain, taubat dan lain-lain, tasbih dan sebagainya, kena qiyam baru kita dapat. Dan tuan bayangkanlah, kalaulah malam itu ditakdirkan adalah malam Lailatul Qadar, betapa besarnya pahala yang akan kita dapat. So qiyam Ramadan kena buat malam ni, malam esok, malam lusa, jangan tinggal dah. Tak payahlah duk pipi. Kalau nak pergi beli barang raya, don palas ke apa semua pergi beli barang pagi ni. Nak beli daging ke, nak beli apa ke, pergi beli siap-siap. Jangan kacau dah, nak buat ibadat last 3 hari saja. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, i'tikaf dalam masjid.
Tu sangat penting. Tuan masuk tadi mai niat iktikaf. Malam nanti nak masuk lepas tarawih, lepas Isya, masa Isya nak mai untuk tarawih, iktikaf. Kalau tuan sembahyang tarawih sambil lena pun tuan dapat pahala. Pahala apa? Pahala iktikaf. Kalau tuan mai qiyamul lail pun tuan lena pun tak apa, dapat pahala iktikaf. Janji kena niat. Okey. Bagi orang lelaki, orang perempuan kalau ada setengah masjid tak bagi. Masjid ni bagi ya? Bagi ya doktor? Boleh? Ada masjid yang tak ada proper macam ni, dia pun tak bagi. Tapi tak apalah. Kalau yang tak boleh tu, yang bagus, yang boleh alhamdulillah lah. Sebab Nabi sendiri, isteri-isteri baginda pernah beriktikaf bersama dengan Nabi. Walaupun Nabi telah wafat, mereka pun masih lagi iktikaf dalam masjid 10 malam yang terakhir. Okey. Kalau tak boleh, kita buat di rumah. Tapi bukan iktikaf dalam rumah. Dalam rumah kita kena cari satu tempat, satu bilik khas, habuan kita saja untuk buat ibadat, tak ada siapa ganggu. Macam iktikaf juga, tapi bukan iktikaf. Supaya apa? Supaya kita senang melakukan ibadah tanpa ada sebarang gangguan. Itu yang keempat bagi orang perempuan. Orang lelaki mai masjid. Yang kelima, oleh kerana Lailatul Qadar itu padanya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Satu amalan yang mulia yang dilakukan pada malam Al-Qadar itu membaca dan mentadabbur Al-Quran. Bukan takat baca saja tuan-tuan, kena memahami isi kandungan Al-Quran. Saya selalu kata dalam kuliah saya sepanjang Ramadan ni, saya kata kita orang Melayu ni kalau bab Quran, kalau bab khatam nombor 1. Pitang mana pun tanya, kadang-kadang 15 hari puasa tu dah khatam dah. Bagus. Tapi berapa ramai orang bila dia khatam, dia ada baca, memahami isi kandungan Quran? Tak ada. Dia kira nak perhabis ya. Walaupun hanya surah yang kecil daripada surah di dalam Al-Quran. Suratul Fatihah pun kadang-kadang kita tak baca. Cuba tanya makcik-makcik, cuba tanya abang-abang yang khatam Quran ni, berapa orang yang faham apa makna yang ada dalam suratul Fatihah? Berapa orang yang faham apa makna yang ada dalam surah Al-Qadar? Berapa orang yang tahu asbabun nuzul surah At-Takasur? Kita baca, tapi tak apalah, baguslah pada tak baca langsung. Tapi kena ada sedikit, ambil masa, tahun depan kena ubah sikit. Selain daripada bertadarus Al-Quran, ada masa untuk baca terjemahan. Kalau tidak, sampai bila kita tak tahu. Surah Yasin bertahun dah duk baca. Daripada kita kecil sampai kita tua, sampai kita mati pun duk baca Yasin lah. Tapi berapa orang yang faham apa yang ada dalam surah Yasin? Dia ingat satu ya, ada satu ayat ustaz, bila ada roadblock tak pakai tali pinggang, pakai yang tu ya. Yang tu ya. Baik. Baca dan mentadabbur Al-Quran khususnya pada waktu malam. Kerana bila kita baca Quran pada waktu malam ni, di keheningan malam, dia punya masuk ke dalam hati tu lain. Okay. Berbeza pada waktu siang. Okay. Jangan pula malam baca, siang tak baca dah. Ada baca juga. Baik. Yang keenam, baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Pasal apa baca 3 kali? Berapa ganjaran kalau kita baca surah Al-Ikhlas sekali? Apa dia? Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sekali, seperti membaca 1/3 daripada
pada Quran. So kita bukan makam hebat-hebat mana boleh khatam Quran dalam satu malam. Tak boleh. Tak tahulah, kalau ada yang boleh, alhamdulillah lah. So tak boleh, macam mana nak bagi boleh juga? Maka ulama kata bacalah 3 kali surah Al-Ikhlas. Bila kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas, sama seperti membaca satu Quran. Ustaz macam tu leceh. Kami baca terus nak khatam ni pun sampai heret tudung-tudung yang baca nak khatam Quran. Mereka ni baca 3 kali Qul Allah ya. Dah, yang khatam tu pahala dia lain, yang ni pahala dia lain. Tak samalah. Tapi sekurang-kurangnya kita baca, dan yang tidak berkesempatan baca Quran, dia baca dah Qul huwallah 3 kali. Katalah malam tu adalah malam Lailatul Qadar, baginya pahala seperti membaca satu Quran. Malam ni jangan lupa. Awak ustaz main habaq lambat. Tidak, itu lagi senang, tak ada baca lah. Malam ni ada lagi, jangan risau. Saat lagi duk buat pergi tengok di luar, nampak macam semalam lah Lailatul Qadar ni, tak ada apa lah. Jangan. Okey, baca 3 kali suratul Ikhlas. Baik, yang ketujuh, membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ayat apa? Siapa tahu? Ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Selalu kita nak baca ni. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana bil. Kalau nak ambil daripada lillahi ma fis sama tu pun boleh. Nak ambil daripada kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, kafatahu, tak keluar, Allah akan mencukupkan baginya. Maknanya kalau malam tu, malam Lailatul Qadar tu, malam tu dia tak buat apa pun, dia hanya baca 2 ayat daripada surah Al-Baqarah yang terakhir ni, maka cukuplah bagi dia amalan. Dah dia tak baca apa dah, dah dia tak buat apa dah, baca yang tu saja pun cukup dah. So ustaz malam ni jangan tinggal surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca yang tu 2 ayat daripada surah Al-Baqarah yang terakhir. Kalau kita nak ambil ayat yang ketiga yang sebelum tu pun boleh. Lillahi ma fis samawati wa ma sampailah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Okey, ada setengah ulama hadis kata siapa yang membaca ayat itu, Allah Ta'ala cukupkan baginya ganjaran pada malam berkenaan. Cukup. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, solat tarawih bersama dengan imam. Solat tarawih bersama dengan imam, maknanya dia kena sembahyang tarawih dengan imam daripada mula sampai habis. Barang siapa yang solat tarawih qiyam Ramadan, solat tarawih bersama imam sampai habis, baginya ka'ahyal lail, seperti mana dia menghidupkan sepanjang malam. Ustaz, saya 8 dia belah. 8 belah habis sekerat dah. Tak dapatlah sepanjang malam. Ataupun 20 rakaat dia balik, dia tak dapatlah sepanjang malam. Dia dapat 3 suku malam. So kena jaga. Kalau boleh 20 sampai habis. Kalau tak boleh, pergi cari masjid dan surau mana buat 8 tu sembahyang. Ada sini buat 8.
api. Cumanya buat 20 tu sajalah nak pesan. Dah bila 8 rakaat habis, tak payahlah duduk kali belakang kan. Habis bagi salam, subhanal malikil ma'bud, subhanal malik, habis imam baca doa apa semua, kita pun kali belakang tengok. Nak tengok siapa balik, tak payahlah. Mereka nak balik, pergi kat mereka. Kemudian hak yang duduk ni tinggal pun tengok orang belakang, hak yang balik pun tengok apa, kami nak balik. Jangan takut nanti hak 8 rakaat pun tak dapat pahala, hak 20 pun tak boleh pahala. Pasal apa? Hak 20 do action, kata kami boleh buat 20, hampa muda-muda pun tak boleh buat 20. Dia kata tak apalah, 20 pun duduk atas bangku. Janganlah macam tu kan. Kena ada keikhlasan dalam ibadah, buat sampai habis. Yang ke-9, sedekah setiap malam. Sekurang-kurangnya apa dia? RM1. Pasal Ramadan RM1 tak boleh beli apa kan. Kurang-kurangnya RM5. Dan tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, malam ni tuan-tuan bubuh RM5, katalah malam ni Lailatul Qadar, tuan-tuan bayangkan berapa banyak pahala yang tuan-tuan akan dapat. RM5 dia akan jadi 700, dan 700 kali 7 kali 5 apa? 3,500. Setiap satu yang kita akan jadi 3 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100. So kalau tuan-tuan bagi RM5 kali 100, 500 kali 3 ada berapa? 1,500 kali berapa? 3, 7 tangkai, 3,500 satu malam, kali dengan 83 tahun. Nilai sangat kan RM5 berbanding dengan ganjaran yang nak kita dapat. So tapi kalau bos RM1 dapat tu juga banyak tu lah. Dapat RM700. Satu tangkai ada 100, 7 tangkai 700. Kalau satu RM5 kali 7. So jangan lupa, sampailah malam yang last kali, malam raya, jangan lupa. Baik, kemudian selalulah membasahi lidah kita dengan berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lagi kata ulama, bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Siapa yang berzikir dengan menyebut zikir yang seumpama demikian, kata Nabi, baginya ada pokok dalam syurga. Kalau kita baca 100 kali, ada 100 pokok pada malam tu saja kita tanam. Banyak Ustaz, tak payah tanam banyak-banyak, sikit sudahlah pokok. Syurga tu besar, bukan macam taman rumah kita, macam tanah kita dibaling, disik 2-3 relung tu. Tak, syurga ni seluas langit dan bumi. Tak ada apa kalau takat 100 pokok tanam. Okey. Kemudian yang terakhir, berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kalimatan khafifatan thaqilatan alal mizan. Kalimah ni ringan, khafif, tapi thaqilatan alal mizan, berat pada timbangan. So jangan lupa 3 malam yang terakhir ni, jangan tinggal satu benda pun yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada apa yang dikongsi pada pagi ini. Baik, kita sambung pada bab kematian anak yang masih kecil. Bersabarlah dan berserah bulat-bulat kepada Allah
itulah yang sayugia dilakukan oleh ibu bapa yang yang kematian anaknya yang disayangi. Kalau Allah takdirkan kita kematian anak yang masih kecil, maka hendaklah kita bersabar dengan ujian daripada Allah dan yakin bahawa pasti ada hikmahnya yang kita sendiri tidak ketahui. Memang hibah dan sedih mengenangkan kematian anak yang dikasihi. Nabi sendiri lagi kan menangis semasa kematian anaknya Ibrahim pada usia 4 bulan. Setahun 4 bulan. Anak Nabi nama Ibrahim meninggal pada usia setahun 4 bulan. Ini kan pula umatnya. Nabi sendiri pun tak tahan. Kan kita lagi hebat pada Nabi, kan? Namun begitu menangis tidaklah salah. Yang salahnya ialah meraung sehingga hilang kesabaran. Meraung tu tak boleh lah. Baik. Semasa baginda diberitahu bahawa salah seorang cucunya sedang nazak, baginda menghantarkan orangnya menyampaikan salam kepada anak perempuannya, yakni ibu, kepada kanak-kanak itu, disertakan dengan kata-kata yang melipurkan hatinya seperti berikut. Nak menenangkan hati anak dia tu, inna lillah ma akhadha wa ma a'ta wa kulla syai'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya bagi Allah jua apa yang telah diambilnya dan apa yang telah diberinya, dan tiap-tiap sesuatu di sisinya adalah terhad hingga ke suatu ajal yang ditentukan olehnya. Oleh itu hendaklah anakku bersabar, serta hendaklah ia menjadikan kesabaran itu semata-mata kerana Allah Ta'ala dan tidak untuk mengharapkan balasan yang baik. Kemudian baginda ke rumah anak perempuannya, lalu menatap cucunya yang sedang nazak itu. Pada saat itu baginda kelihatan menitiskan air matanya. Nabi pun sayang cucu, takat kita punya sayang ni betul lah tu. Nabi pun sayang cucu dia. Anak dengan bapak ni korang sikit, bila mai tang cucu ni tak wan telodeh kain pun tak apa. Habis minta dengan cucu ni. Dan lebih lagi hibah dan pilu hatinya kalau anak yang mati itu telah cerdik dan boleh diharap telah pandai membaca Quran dan sudah bersekolah, maka lebih-lebih lagi sikap sabar itu diperlukan, kerana pahalanya amatlah besar, seperti mana yang diterangkan di dalam hadis yang berikutnya. Orang yang kematian anak kecil ni, ganjaran pahalanya sangat besar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minan nasi min muslim yutawaffa lahu salasatun lam yablaghu al-hins illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatih iyahum. Mana-mana orang Islam yang mengalami kematian 3 orang anaknya yang masih belum baligh, melainkan ia suami isteri, akan dimasukkan Allah ke dalam syurga dengan sebab limpah kurniaan Allah dan rahmat kepada kanak-kanak itu yang masih suci daripada segala dosa. Okey, dalam hadis ini disebut 3. Ibu bapa yang kematian 2 anak juga mendapat balasan yang sama yang kematian 3 anak. Ini diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullahu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sekumpulan kaum ibu tentang balasan baik yang akan didapati oleh orang Islam yang kematian 3 orang anaknya, seorang ibu yang hadir lalu bertanya, jika kematian 2 anak pula bagaimana?
Nabi jawab, 2 anak pun sama balasannya. Malah orang Islam yang kematian seorang anak pun akan mendapat balasan yang sama seperti kematian 3 ataupun 2 orang anak. Ini dapat difaham daripada sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan tentang hadis yang sama. Bukan takat 3, 2 pun ataupun 1. Siapa yang kematian anaknya yang belum baligh, melainkan ia suami isteri akan dimasukkan ke dalam syurga. So kalau ada mana-mana kita yang kematian anak pada waktu kecil, sebelah kaki tu duduk syurga dah. Kenapa sebelah kaki duduk syurga? Tapi si ibu dan si ayah ini tetap kena melalui hisab, kena. Cuma anak tu akan menanti dia di syurga. Duduklah dia di pintu syurga, menangis teresak-esak. Dia boleh masuk syurga dah, tiba-tiba duduk di pintu syurga. Ulama kata dia tak mau masuk. Lalu diceritakan dalam hadis ini, malaikat pun tanya, siapa hang tak mau masuk syurga? Hang tak ada dosa apa hang boleh masuk syurga? Dah, aku tunggu mak aku. Maka Allah pun, malaikat pun cerita ke Allah, ya Allah, ada budak ni, Allah tahu bukan Allah tak tahu, ada budak ni dia tak mau masuk syurga, dia dah menangis, tunggu mak dia apa, tunggu ayah dia. Allah kata kat malaikat, hampir cari mak dia duduk di mana, cari ayah dia duduk di mana, bawalah ayah. Pada ketika itu si ayah dan si ibu ini akan menumpang syafaat anaknya yang meninggal pada waktu kecil untuk masuk dalam syurga Allah. Tapi sebelum daripada tu, mak ayah dia tetap kena melalui hisab, kena. Okey. Di dalam sebuah hadis diterangkan bahawa anak orang Islam yang mati sebelum baligh mendahului kedua ibu bapanya di pintu syurga dan akan membukanya untuk mereka. Anak tu tunggu siap lah. Okey. Masalah anak orang kafir. Kalau orang kafir pula macam mana anak dia? Anak orang kafir yang mati sebelum baligh, meskipun ada bahasannya kerana ada keterangan hadis yang berlainan mengenainya, akan tetapi kesimpulan bahawa mereka itu juga ditempatkan dalam syurga. Budak-budak yang bukan Islam, dia mati ketika mana dia masih kecil. Menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berdasarkan kesimpulan daripada beberapa hadis, bahawa diakui oleh alim ulama mengatakan bahawa anak orang bukan Islam yang belum baligh, dia mati, dia tetap dimasukkan ke dalam syurga kerana anak ini tidak ada dosa. Anak ini tak ada dosa. Okay. So bila budak-budak mati, timbul isu pula, nak buat tahlil ke tak? Nak buat ke tak? Nak buat talqin ke tak? Budak talqin apa? Kan? Cumanya oleh kerana kita dah biasa dah, duk buat, kita akan buat lah, tapi sebenarnya tak payah. Kita nak habang kat budak tu, wahai si fulan binti si fulan, apabila datang kepadamu malaikat bertanya, iya, siapakah Tuhanmu? Maka hendaklah jawab olehmu dengan tenangnya, kata, Allah Tuhanku. Kawan baru beranak cakap tak boleh, ya? Memang surga dah budak tu. Yang tak surga ni kita yang duduk atas ni. Cumanya kita boleh ubah sikit talqin tu, twist kepada tazkirah, mengingati kematian.
Saya selalu sebut, kalau dalam kes yang macam ni, tazkirah tu, talqin tu saya ubah. Saya kata betapa beruntungnya anak kecil ini, belum lagi punya kesempatan untuk ada dosa atas muka bumi Allah. Allah Ta'ala ambil dia, Allah Ta'ala pulangkan, kembalikan dia kepada Allah dalam keadaan dia tidak punya dosa, dan Allah Ta'ala janjikan bagi dia akan syurga. Berbeza dengan kita yang sudah lama hidup atas dunia, dahlah banyak dosa, tak tentu lagi nak masuk neraka ke nak masuk syurga. Sewajarnya kematian seperti itu kita cemburui. Macam itulah, ubah sikit. Bila dok buat lagu tu, dia kata ustaz ni Wahabi pula dah. Leceh betul. Saya dah, saya talqin duduk atas kubur, saya tak mau. Saya nak duduk atas kepala kubur, saya nak berdiri, saya tak mau duduk. Saya kata duduk lagi aku payah nak bangkit, baik aku berdiri. Saya dah buat akal gitu lah. Tapi tak payahlah nak buat tahlil. Nak buat tahlil bukan untuk budak tu tak ada apa dah. Tapi kalau kita nak buat tahlil untuk arwah-arwah yang sebelum-sebelum ni, adik-beradik kita ke, tak apalah. Budak tu tak payah, memang surga lah dia. Mengucapkan takziah kepada waris si mati. Menurut hukum syarak, sunat mengucapkan takziah kepada orang yang kematian kaum kerabatnya, iaitu bagi menghiburkan hatinya dengan meminta bersabar, menenangkan hatinya, meminta dia bersabar, dan mendoakan bagi si mati semoga Allah Ta'ala memberi rahmat dan mengampuninya. Tapi yang ni khusus kepada orang Islam saja, jangan silap. Okay. Cumanya sekiranya yang meninggal itu, yang mati itu orang bukan Islam, jiran kita Cina, jiran kita India, kita nak ucap takziah dekat dia boleh. Cumanya tidak ada doa untuk dia. Jangan pula kita berkata dia ni rest in peace. Tak boleh. Dia memang tak peace nya. Tak payah doa lah rest in peace. Cuma apa yang kita boleh kata, bersabar dengan ujian, mudah-mudahan semuanya baik. Itu ya, cukup lah. Sabar lah. Yang tu je kita boleh kata pun kan. Tanggungjawab kita untuk ziarah memang kena pi. Boleh tak kita tengok mayat dia? Boleh. Cuma jangan duk pi tepi mayat dia, duk pi doa pula. Jangan. Tengok sudah lah kan. Kalau kita nak sedekah dia tak jadi sedekah, bagi lah kan. Mereka mati pun mahal, kahwin mahal. Saya tanya kawan dia, orang Cina, orang Cina ni dia takut dua, kahwin dengan mati. Saya tanya apa siapa, dia kata kahwin pun mahal, mati pun mahal. Tapi saya kata antara kahwin dengan mati ni mana yang lagi mahal? Dia kata tengok, kalau hang mati, hang nak tanam tepi jalan, mahal. Tapi kalau hang nak jalan tanam atas bukit atas tu, bawah sikit. Kalau hang nak masuk yang nirwana tu, dia ada third class, second class, first class, executive suite. Tu malaikat tak kacau lah kot kan. Ada tuan-tuan, tempat abu yang mereka simpan tu, kalau hak yang first class tu fully air condition, apa kena-mengena aircon dengan kawan tu pun tak tahu lah. Tak tahu, mahal lah mati. Kita lah senang kan, masuk tu, lepas tinggal balik, tak ada tempat jaga pun. Baik, so ucap takziah, suruh dia bersabar, cukup lah. Tak payahlah doa dia ni orang baik, Tuhan tahu. Al-Amr bin Hazm radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yawm al-qiyamah
Barang siapa yang mengucapkan takziah kepada saudaranya sesama Islam yang sedang menanggung sesuatu kesusahan dan ujian yang berat, melainkan ia akan diberi balasan yang sebaiknya oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dimuliakan dan dipakaikan dengan persalinan yang serba indah daripada pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Bukan buat apa pun tuan, pi ucap takziah dan doakan yang terbaik untuk kawan kita yang ditimpa dengan musibah, yang ditimpa dengan ujian. Yang ni kawan dah lah jatuh ditimpa tangga, diuji dengan pelbagai macam ujian, kita pula kita padan muka, tengok ala dulu bukan dia ingat sangat, dah jangan. Yang tu tak mau. Dan masa kita mengucapkan takziah itu ialah selama 3 hari, mulai daripada hari si mati dikebumikan. Tetapi kalau orang yang hendak mengucapkan takziah itu atau orang yang hendak diucapkan takziah kepadanya itu tidak ada dalam masa tersebut, bolehlah dilakukan selepas itu dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian. Tapi kalau lepas itu kita pun tak jumpa, bila-bila baru jumpa, tak apalah ucaplah. Dan takziah boleh diucapkan dengan sebarang lafaz yang mengandungi maksud melipurkan hati orang yang kematian dengan memintanya bersabar dan mendoakan bagi si mati. Menurut huraian ulama, lafaz takziah sesama Islam, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberi pahala yang berganda-ganda kepada saudara dan juga menjadikan saudara dapat bersabar dengan sebaik-baiknya serta diampuni pada orang yang mati tadi. So tak apalah, doa apa pun tak apa, paling-paling tidak maka ucapkanlah takziah. Okey. Kemudian bagi orang yang menerima ucapan takziah tu, apa dia kena jawab? Jazakallah khairul jazaa. Jazakallahu khairan pun boleh, jazakallahu khairul jazaa pun boleh. Janji habis-habis sangat, tak ada apa nak ucap, terima kasih ya, yang tu ya. Jadi ya, mulut tu mau bagi ringan nak ucap benda-benda yang baik. Ni kita ni kadang-kadang mulut ni nak ucap benda yang baik susah, nak berterima kasih pada orang pun susah. Tak bagi bonus dia pun marah, bagi bonus pun marah. Apa bagi 500 ya, tak bagi pun marah. Tambah orang pencen, Allah kami ni tunggu mati ya, dapat 250 bukan nak jadi apa. Baguslah dia pun bagi ya. Ada setengah tak bagi, bagi pun tak kena, tak bagi pun tak kena. Bagi kain melekat, ada setengah orang ni malam musim-musim orang duk bagi kain melekat, bagi-bagi tengok kain melekat cap pak tu, yang ni kain melekat ni 320 lah, orang bagi ambil lah, tak payahlah kata. Korang-korang pun bagilah gajah duduk ke, boleh kan. Orang nak bagi jangan kata lah. Tapi Nabi pun pesan, kalau nak bagi, bagi yang elok-elok. Macam nak hantar kuih main di masjid untuk buka puasa, jangan hantar habis di pasar Ramadan tu main hantar sini. Hantar habis petang tu, sat lagi lepas terawih pula baru main ambil kuih antara tepung bungkuh dengan lepat pun tak kena dah, banyak lunyai dah. Tak boleh lah kan. Baik, seterusnya membayar hutang si mati. Orang mati yang berhutang hendaklah disegerakan membayar hutangnya, kerana hutang itu berat kesannya kepada si mati. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana jenazah yang keluar meninggalkan rumah, maka hendaklah ahli warisnya terlebih dahulu melazimkan ucapan ini. Seandainya si mati ada melakukan kesilapan dan kesalahan, maka mohon maafkanlah dia, ampunkanlah dia. Seandainya si mati ada kata-katanya jadi, maafkanlah dia.
Dan seandainya si mati ada berhutang dengan mana-mana orang yang ada di sini ataupun orang yang mungkin tuan-tuan kenali, maka bolehlah datang berjumpa dengan ahli waris untuk membuat tuntutan hutang tersebut. Dan seandainya tuan-tuan tidak mahu menuntut hutang itu, maka mohon dihalalkanlah hutang baginya. Itulah, minta Allah Ta'ala halalkan hutang tersebut, selesai lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Orang mati yang beriman tergantung di awang-awang, ruh orang mati yang beriman tergantung di awang-awang dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutang itu dibayar oleh ahli warisnya. Menurut Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, tergantung ini yakni tertahan daripada sampai ke tempat yang mulia. Dia tak boleh dapat darjat yang mulia tu selagi tak selesai. Tergantung ini juga tertahan daripada ditentukan hukum adakah si mati itu masuk orang yang selamat atau sebaliknya, sehingga diketahui sudah dibayar hutangnya ataupun tidak. Hadis ini mengingatkan warisnya supaya segera membayar hutang jika ada ia meninggalkan harta. Kalau ada harta, settle bang, banyak-banyak wang. Okey, baik, cukup aku terdatuk untuk malam ini. Pagi ini apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Ya, utang kok mana pun kena selesai. Mati lagu mana tu nombor 2. Tapi kalau dia mati syahid sedangkan dia berhutang pun kena selesai juga. Maknanya terhalang dia untuk mendapat kematian yang baik macam tu. So insyaAllah kita doakan semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita, dipelihara, dilindungi dan dipermudahkan untuk kita membayar segala hutang kita jika ada. Mudah-mudahan Allah berahmati kita semua dan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan diberi kesihatan tubuh badan untuk melaksanakan amal ibadah sepanjang bulan Ramadan hingga ke akhirnya, dan terus istiqamah. 10 malam yang terakhir ni adalah 10 malam untuk menentukan hari-hari seterusnya selepas ini. Kalau tuan-tuan boleh konsisten 10 malam ni, tahajud tak tinggal, witir, solat taubat, solat sunat dan sebagainya, insyaAllah selepas ni tuan-tuan boleh buat. Allahu alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu alam. Kita jumpa bulan 8 lah. Kita jumpa bulan 8. Cuti 3 bulan kan saya abang tu, saya nak pergi tu kan. Jadi tiket dia bagi dah. InsyaAllah saya akan berangkat pada 26 hari bulan 4 dan akan balik Mai 24 hari bulan 7. InsyaAllah kalau panjang umur kuliah bulan 8 ada.